yang menyusukan budak. Ada? Kena nampak tu? Tak nampak? Perempuan yang mengandung atau perempuan yang menyusukan budak. Tetapi ada syarat. Bila mana dia tinggalkan puasa kerana anak atau kerana budak. Contoh begini, muslimat ada menantu belaka, betul tak? Ada menantu. Kalau ni tahun lepas bukan ke Kak Long mengandung, bukan ke Ramadan tahun lepas Kak Long mengandung. Contoh, betul lah ibu, alhamdulillah anak pun dah masuk dah, betul nak masuk tahun pertama dah ni. Baik, bermakna tanya balik, qada dah habis belum? Belum lagi dah ibu. Tahun lepas buat apa tu mengandung tak habis qada. Tanya dulu. Hari itu masa mengandung hari itu tak berpuasa selama 30 hari sebab meninggalkan puasa tu sebab tu. Kalau dia kata entahlah ibu tak larat lah, takut badan mengah, badan lesu dan sebagainya, ada timbul tak masalah anak? Tak ada. Kita kata belum wajib fidyah lagi. Jangan sebut tak bayar fidyah. Kalau sebut tak bayar fidyah tu jadi macam datin tu sampai bila-bila tak kena bayar fidyah. Kita kata kalau dia meninggalkan puasa bukan kerana lain, kerana diri sendiri, kita kata belum wajib bayar fidyah. Maknanya kalau dia qada tahun itu juga tak wajib bayar fidyah. Baik. Tetapi kalau yang kedua, kenapa tidak puasa? Entahlah ibu, takut tak makan selagi anak tak gebu, anak tak comel, anak tak sihat, anak tak gemuk. Dia risau baby dalam kandungan. Kalau tak makan, budak tak sihat. Kalau tak makan, baby tak comel. Bermakna dia meninggalkan puasa kerana nyawa anak dah. Maka habis Ramadan dengan wajib qada dan wajib fidyah pada tahun itu juga. Dan pada tahun pertama kena bayar dah. Kerana dia meninggalkan puasa kerana nyawa lain. Faham mana ibarat? Ataupun kita menyusu. Kita menyusu. Anak dah setahun lebih dah, anak dah setahun setengah. Ramadan kali ni pun tak puasa juga kerana meletek. Mengopek. Sebab mengopek ni bahasa lembut sikit. Minta maaf hamba bilang jangan segan mengaji dengan hamba. Keluar bahasa belaka. Live ke? Tak ada kan? Tak ada live, tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita mengopek. Pengen mengopek tak? Pengen sudah dah. Baik. Bila mana kita menyusu budak, tanya diri sendiri. Ketika tinggal puasa, adakah aku merisaukan diri aku atau merisaukan kandungan? Kalau kita niat, takut lagi kalau tak minum air dalam pek tak ada. Contoh, takut bila air dalam pek tak ada, tak boleh bagi budak minum, tak boleh bagi anak minum dan sebagainya. Bermakna kita meninggalkan puasa kerana nyawa lain. Hukum pekah, habis sahaja Ramadan, wajib qada dan wajib fidyah tahun itu juga. Dan tahun pertama dah kena bayar. Cuma kalau tahun yang kedua, kalau tak ganti, dia naik lagi satu kali ganda. Betul tidak? Tahun yang ketiga, kalau tak ganti lagi, dia naik lagi sekali ganda. Jadi sebagai muslimat yang alim, tolong semak. Ada ke tak kita mengandung, kita beranak pada bulan Ramadan dan kemudian sampai sekarang tak qada, atau kita dah qada tetapi tak bayar fidyah lagi, ala kulli hal wajib kena bayar fidyah bila mana berlambatan atas kita mengqada, mengganti dan sebagainya. Jelas semua? Jelas? Habis? Bab mengandung, bab menyusu ni ada siapa nak tanya lagi? Tanya dekat belakang kita dah. Jadi ringkas, kalau dia tinggal puasa bukan kerana anak, iaitu kerana diri sendiri, tahun pertama tak wajib fidyah, tetapi kalau sampai tahun kedua baru kena fidyah. Boleh faham? Contoh ini, kena tak faham cakap, tak faham. Senyap dia, Allahumma salli ala Muhammad. Orang lain ni kena senyap faham lah tu. Kalau orang dari Minang nak kedak ni, dia duduk dekat pintu dia senyap-senyap je Senyap tu faham lah tu. Cuba kalau tak nak, memerontak dah, tak payah lama, semua dia balik lama cek dah ada power dah. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh. Baik, kita ulang balik. Fatimah. Contoh, dia tinggal puasa tahun lepas 2014. 2014 dia tinggal puasa kerana mengandung. Baik. Maka tanya dulu, kalau dia tinggal puasa kerana nyawa sendiri,
kerana nyawa sendiri. Tak risaukan masalah kandungan tu. Cuma benda nak kena muslimat biasa mengandung. Kebanyakannya orang tinggal puasa membimbangkan diri ke atau membimbangkan anak? Diri dan anak. Jadi pada kaitnya kebanyakan yang membimbangkan anak, betul ke tidak? Jadi kalau dia membimbangkan nyawa sendiri, kita kata tinggal puasa 2014 sampai 2015, kalau tinggal 30 hari bermakna wajib ganti sahaja. Tetapi kalau last year 2014 dia tinggal puasa kerana anak, diri sendiri ataupun anak dan sebagainya, tahun pertama juga kena ganti 30 hari plus fidyah 30 cupak. Ini makna wajib kena bayar pada tahun yang pertama. Kalau bukan kerana anak, tak wajib lagi pada tahun yang pertama. Faham atau tidak? Faham dah? Baik, habis. Itu golongan yang kedua. Dan akhir sekali golongan yang ketiga. Dia tinggal puasa, habis Ramadan wajib qada dan wajib fidyah. Iaitu bila mana dia meninggalkan puasa kerana nyawa lain. Dia tinggal puasa kerana nyawa lain. Sebagai contoh begini, suami perempuan, suami muslimat, petang-petang Ramadan dia pergi ke sungai. Contoh, nak mengenai ikan. Lama dah makan ayam, duk lari makan ayam cari ikan lah. Sampai ke sungai, tiba-tiba dia nampak budak lemas. Suami kita kata apa? Allahu Akbar, dah lah aku tenaga tak ada nak berbuka puasa sesaat lagi. Kalau aku nak menyelamatkan budak ni, bukan dia tenggelam, dengan aku hilang. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh. Dan jadi dia ambil keputusan, biarlah nak buka puasa, dia buka bonek kereta, dia tunggang air, dia minum kerana nak mendatangkan tenaga, nak menyelamatkan nyawa budak tadi. Dia tinggalkan puasa kerana nyawa lain. Tanda habis Ramadan wajib qada dan wajib fidyah. Sama juga muslimat, rumah sebelah kawan rumah kita, rumah terbakar. Kita pun bersungguhlah masuk keluar menyelamatkan barang-barang. Tak apa, kita tolong. Masuk dalam keluar balik. Muslimat boleh imagine dah, orang yang nak membantu dalam keadaan kebakaran dia mengah dah. Sampai duk dah sekali orang holo air. Minum dah juga, tak kira dah puasa dan sebagainya. Kalau dia meninggalkan puasa kerana membimbangkan nyawa lain, rumah terbakar dan sebagainya, habis Ramadan wajib qada dan wajib fidyah. Habis hukum akad. Baik, kesimpulannya muslimat, setelah kita memahami 4 golongan yang bila mana meninggalkan puasa wajib qada, wajib fidyah, tak wajib qada, tak wajib fidyah, wajib qada sahaja atau wajib fidyah sahaja, maka sekarang kita masukkan pula bagaimana untuk memahami harga secupaknya beras. Kerana dengan kita belajar harga secupaknya beras, kita tahu berapakah jumlah yang wajib yang perlu kita bayar. Tak payah tanya tok guru dah, tak payah tanya ustaz dah. Benda-benda mudah belajar sendiri buat. Ya. Orang ni sengaja tinggalkan sebab macam lalu dah dekat raya kan, orang sibuk masak-masak dalam dia tak larat, dia buka puasa dia. Dia ganti tahun tu juga, tapi dia kena fidyah juga. Nanti kau tak ada. Dah, kalau yang wajib qada wajib fidyah, walaupun tahun tu kena ganti, tahun tu juga kena fidyah. Ni yang makna ulang ni kan? Yang kategori itu jatuh dalam mana? Yang masa dia sehat walafiat, tapi disebabkan pekerjaannya banyak, dia terlalu letih, dia terpaksa buka puasa. Ulang balik? Dia terlalu letih lah, hari tu buat kerja macam-macam kan. Okey. Jadi dia buka puasa. Pada bulan Ramadan dia letih sangat buat kerja. Dia pakai lemang dan sebagainya, buka puasa. Tak termasuk salah satu daripada 3, dia masuk kepada golongan wajib qada sahaja. Dia wajib qada sahaja sebab bukan kerana nyawa lain, bukan kerana mengandung, atau bukan disebabkan membawa kepada Ramadan yang lain. Habis. Baik. Kesimpulannya kita masuk pula kepada bab yang kedua, bagaimana cara nak kira harga secupaknya beras. Cara nak kira harga secupaknya beras. Cara yang pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kena ikut harga beras yang kita makan. Sebab dengan jelas disebut ta'am. Dan ta'am ni makna makan. Cara yang pertama, muslimat balik rumah nanti
pastikan berapakah harga beras 10 kilo yang kita biasa beli. Jangan kira beras orang lain. Contoh, ada tak muslimat sini semua makan beras cap burung serinding? Ada. Bunyi kan? Berapa 10 kilo? 32 tak? 35. Dan itu bagi dia saja. 35 harga dia lain. Faham tak? Jadi bermakna muslimat balik nanti dapatkan harga 10 kilo yang kita biasa beli. Kalau jenis, ustaz, saya tiap-tiap bulan makan beras jati saja, beras jati baru RM25. Betul tak? Dan kalau makan beras jasmin, kalau makan beras apa tu, beras wangi, harga lain. Betul tak? Jadi tolong pastikan beras yang kita makan. Dan insya-Allah kita akan ajar dua kaedah. Setelah kita dapatkan harga 10 kilo, contoh, kalau dia makan beras cap burung serinding. Burung serinding, harga 10 kilo RM35. Kemudian bahagikan dengan 10,000. Dijawab, kenapa bahagi 10,000? Sebab nak kecilkan daripada 10 kilo untuk jadi gram. Dan kalau muslimat biasa beli 5 kilo, tulis 5,000. Boleh faham? Tapi kita ambil basic asal dahulu, ambilkan harga 10 kilo, bahagi 10,000. Kalau dia selalu beli beras 5 kilo, dapatkan harga RM10, bahagi 5,000. Jangan confuse. Baik, RM35 bahagi 10,000, darab 657. 657 ni apa? Qadar secupaknya beras bagi negeri Selangor. Kan? 657 gram. Ni bagi negeri Selangor, qadar secupaknya beras. Ingat, 657. Maka kita akan dapat, bagi Kak Long tadi, 35 bahagi 10,000, darab 657. Bersamaan RM2.30. Dan yang ni bagi yang tadi. Kalau muslimat, Allah ustaz, semua saya makan beras jati saja, berapa harga beras jati? Ya, RM25 bahagi 10,000. Dan ini beras awam yang biasa banyak orang pakai. Dan darabkan dengan 657, kita akan dapat harga secupak beras RM1.80. Dan bermakna harga ni berbeza di atas tiap-tiap diri. Jangan samakan. Boleh faham? Dapat jawapan ni, baru darab dengan yang tadi. Contoh Rasidah, dia kena 5,130 cupak. Kalau kita darabkan dengan RM1.80, 1.8 bersamaan RM9,234 Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad. Orang ada duit 10,000 ni sebelah mata, betul tak? Yang kita jenis tak ada duit 10,000 ni banyak tak? Banyak. Sebab tu jangan mengabaikan masalah fidyah. Maka betul tajuk pilihan kita, secupaknya beras, segantangnya dosa. Oleh kerana mengabaikan secupak beras, kita lupa nanti kita akan mengandung dosa seribu tu, segantang dosa di hadapan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Berhenti sekejap. Kita akan merasakan seolah-olah kelewatan sembahyang berjamaah dengan waktu yang begitu sempurna. Betul tidak? Contoh kita mengaji saat lagi, kemudian orang dah sembahyang jamaah. Betul tidak? Kita habis mengaji pukul 5, baru nak sembahyang. Kita dapat merasakan Allahu Akbar sampai mengaji, sampai mengatakan lewat sembahyang berjamaah, lewat kata afdal sembahyang di awal waktu. Betul atau tidak? Baik. Di antara cara muslimat nak menyelamatkan keadaan agar kita tidak merasakan diri kita itu seolah-olah melambatkan satu kelebihan yang Allah Ta'ala tetapkan, di antaranya kita boleh bertaklid kepada mazhab yang lain. Dan taklid ni bukan suka-suka, dia ada kaedah. Sebab yang kata 4.40 ni masuk waktu azan dalam mazhab Syafi'i. Kalau muslimat pergi masjid India, dah azan belum? Tak azan lagi. Dan
Kalau pergi masjid India ada azan belum? Cuba jawab. Siapa yang rajin pergi masjid India? Ya? Bukan semayang dia lambat. Dalam mazhab Hanafi, cara mengira asar tu lambat. Dah bukan dia orang semayang lambat dah. Dalam mazhab Syafi'i, sebab masalah tuluk syamsi, dia panggil tergelincirnya matahari. Bila sebut tengah-tengah ada khilaf dah. Semua faham dah matahari tengah, semua faham. Tapi bila sebut tergelincirnya matahari, ada yang faham dengan makna begini, ada yang faham dengan makna begini. Sebab tu dalam masalah waktu asar berbeza dalam menguraikan masa dalam segi mazhab-mazhab yang lain. Imam Syafi'i kata masuk asar pukul 4.30. Imam Hanafi kata masuk asar pukul 5. Faham mana ibarat? Sebab tu ingat kaedah kalau kita pergi ke masjid India, kenapa orang duk sembahyang telefon kita dah bunyi dah, masjid India tak azan-azan lagi? Bukan dia orang sembahyang lambat. Cuma ulama mazhab Hanafi dia mengira waktu asar memang cara kiraannya begitu. Faham mana ibarat? Sekurang-kurangnya hari ini kita dapat satu ilmu yang baru. Bukan sengaja nak melewatkan sembahyang. Dah kuliah hari ini kita guna pendapat mazhab taklid Hanafi lah. Yang Hanafi berkata masuknya asar pada jam yang kelima. Faham mana ibarat? Jadi bila sembahyang pukul 5, kita sembahyang di awal waktu je. Sama juga muslimat pergi Mekah, darurah dah. Muslimat pergi Mekah, darurah dah. Darurah dengan orang berhimpun dia banyak sekali lagi bersentuh laki-laki, perempuan dan sebagainya. Kalau ikut mazhab Syafi'i batal wuduk dah. Baturan. Habis yang kita duk pakai di sana menggunakan taklid pendapat Imam Nawawi. Kerana di situ nak mempermudahkan ibadat. Kalau nak pegang kepada Syafi'i, baru 1 round, sekali lagi ambil wuduk balik. Baru 2 round, sekali lagi ambil wuduk balik. Sampai besok tawaf tak habis. Betul tak? Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau kita belajar usul fiqh, bukan sengaja nak bertaklid. Kerana nak bertaklid kepada pendapat yang lain ada 10 syarat. Cuma nak bagi kaedah di antaranya bila mana kita bersungguh kepada melakukan perkara yang wajibah. Mengaji wajib tak? Wajib. Sembahyang wajib tak? Wajib. Tapi kalau balik dapat fadilat wajib tak? Tak dapat dah. Sembahyang ni kita boleh tangguh lagi. Betul atau tidak? Bukan sengaja nak tangguh. Betul atau tidak? Wallahu a'lam. Ustaz, kalau maghrib Ustaz? Ya? Maghrib. Azan India tu kan? Masjid India. Sama. Maghrib sama. Maghrib sama, dia berbeza asar je. Dia berbeza asar saja. Cuma cara kiraan masalah tergelincirnya matahari. Jadi bila sebut tergelincir, cara memahami tergelincir itu macam mana? Contoh begini, contoh dah. Dalam Quran contoh kita bawa huraian. Allah Ta'ala kata wajib basuh muka, wajib basuh tangan dan sapu kepala. Betul tak? Sapu kepala. Imam Syafi'i kata sapu kepala memadai 3 helai rambut. Kita malas buka tudung, tarik tepi ni. Betul tak? Kita basuh tepi ni saja. Betul tak? Imam Hanafi kata setengah kepala. Imam Hambali kata 1 telapak tangan. Imam Maliki kata 1 kepala wajib basuh. Ayat yang sama, huraian berbeza. Ayat yang sama, kefahaman tak serupa. Dan fahaman ibarat wallahu alam. Sambung. Baik, sikit lagi. Jadi kesimpulannya, cara kaedah pertama yang muslimat boleh faham hari ini, cara nak kira secupanya beras, dapatkan harga beras peribadi yang kita biasa makan. Walaupun kita berubah beras, tetapi ada juga kadang-kadang kita ada beras yang kita selalu makan. Betul atau tidak? Hamba pernah kuliah di tabung haji. Satu orang tanya, kata ustaz, kalau bulan ni saya beli beras lain, bulan depan saya beli beras mahal. Betul, saya beli pula beras murah, saya beli pula beras mahal. Apa kira beras yang mahal. Sudah. Dia nak mengelak. Manusia ni kalau boleh nak mengelak. Apa kata kira beras yang mahal. Sama juga. Ustaz, saya ni kalau bulan biasa kebanyakannya makan beras biasa lah. Tapi Ramadan ni kalau makan beras biasa kadang-kadang rasa tak larat nak puasa, belilah beras mahal. Sebulan ni makan beras apa? Beras contoh beras wangi. Ada? Maka adakah dia dihukumkan sebagai nak makan beras wangi? Tak. Kembali kepada beras yang dia biasa makan. Fahaman ibarat. Wallahu a'lam. Ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, cara nak kira harga secupangnya beras, yang ni bukan untuk muslimat. Yang ni muslimat boleh ajar orang lain.
Contoh, adik-beradik muslimat duduk di kampung, duduk di Kedah, duduk di Kelantan, duduk di Johor. Kalau duk pergi kuliah hari-hari itu berapa harga secupak beras? Muslimat tanya adik dahulu, dekat Johor berapa harga zakat fitrah? Dah? Tanya dia berapa harga zakat fitrah. Kalau dia kata Kak Long, dekat Johor ni harga zakat RM8 satu kepala. Contoh, RM8. Maka muslimat kata ambil harga zakat bahagi 4. Ni kaedah yang kedua. Yang ni bukan untuk peribadi, untuk muslimat ajar orang lain. Dah? Kerana apa? Dalam hukum fiqh dikira zakat kepala dengan segantangnya beras. Dah? Muslimat dah reti dah matematik. Berapa cupak satu gantang? 4 cupak satu gantang. 1 cupak 6 kati. 1 kati 16 air. Betul tak? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita kata bagi negeri Johor, harga secupaknya beras RM2. Dah? Kalau negeri lain tanya berapa harga secupak, berapa harga sedar, berapa harga satu zakat fitrah dan sebagainya. Dapat jawapan ni, maka darabkanlah dengan berapa hari yang kita tinggal di atas beras yang kita makan. Kalau makan beras mahal, mahal lah sikit pilihannya. Makan beras murah, murah lah sikit pilihannya. Fahaman ibarat? Wallahu alam. Akhir sekali, kita ambil pukul 5 ke? Boleh dah? Baik. Akhir sekali, bila mana muslimat dah dapat jawapan ni. Contoh RM1.80. Kebiasaan kalau orang Selangor kebanyakan RM1.8. Sebab beras peribadi kita RM25 dipanggil beras yang tak mahal, beras yang tak murah. Sebab last year zakat fitrah berapa ringgit? RM7. Kalau bagi 4 dapat berapa? Berapa lebihnya? 7 bagi 4 sama 7 bagi 4 sama juga RM1.75. Dah sama juga dapat RM7 bagi 4 sama RM1.75, lebih kurang RM1.80. Dapat jawapan. Kita darabkan dengan harga cupak yang ditinggalkan oleh Rosidah tadi, 5,130 cupak. Maka dia wajib kena bayar 9,234. Baik, akhir sekali sebagai penutup, bila mana dah diwajibkan kata Rosidah membayar 9,234. Nak tanya muslimat yang alim, pada adat muslimat mampu tak bayar 9,234? Hai, datin belaka ni, kita doa Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Tu cara dia orang cakap amin. Jadi kesimpulannya, bila mana kita mampu bayar, wajib keluarkan 9,234. Takdir kata Allah, Ustaz, saya tak mampu nak bayar 9,234. Maka hamba tanya dengan dia berapa yang mampu bayar. Dengan syarat kita tidak mempermudahkan agama yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Hari tu hamba spot check, hamba tanya Rosidah Habib. Dia kerja dekat Astro. Suami dia duduk di Dubai. Anak 3 orang. Dia menumpang rumah mak mertua. Suami dia balik setahun 2 kali. Kadang-kadang beri duit, kadang-kadang haram tak beri. Kata dia Rosidah, dengan gaji 1,500 tu, padalah Ustaz bayar tu, bayar ni dan sebagainya, cuma rumah tak kena bayar, yang tu tak kena bayar, rasalah lega dah sikit. Maka hamba kata berapa yang Rosidah mampu bayar. Dia kata Ustaz kalau 500 boleh dah. Hamba wajibkan ke atas 500. Kalau ikut 500 tu tak ada hukum. Sebab ulama kata daripada 9,234, diskaun yang kita boleh beri kerana hukum nak bayar 9,234 ada 2. Pertama, sekiranya dia mampu, wajib bayar semua. Yang kedua, sekiranya dia tak mampu, maka agama memberi pada peringanan, sama ada bayar 70% atau 50% atau minimum 30%. Minimum, last kali 30% mana taklif, mana kaedah menggunakan masalah wasiat. Dalam Quran, bila mana Allah Ta'ala kata, bila mana kamu berwasiat, wajib tunaikan 1/3 sahaja. Sebelum nazar, mak kita kata, kalau besok kalau mak mati, duit-duit mak dalam bank tu tak payahlah bagi adik-beradik. Mu ni aku hidup susah, besok aku mati lagi susah. Contoh adik-beradik bergaduh. Duit-duit tu sedekah semua dekat anak yatim. Tak payahlah beri dekat adik-beradik. Pakat bergaduh berbalas sebab duit. Contoh, tiba-tiba mak kita mati. Tengok dalam ASP ada 10,000. Adakah wajib kita sebagai anak ambil 10,000 sedekah anak yatim? Tak boleh, haram. Boleh keluarkan 3,000 sahaja
baki 7,000 faraid. Walaupun dia wasiat. Dan kerana sekurang-kurang wasiat 1/3 30%. Jadi hamba turun hari itu daripada 100%, turun 70 dia tak mampu, turun 50 dia tak mampu, memang sesak sungguh, turun 30 pun dia tak mampu. Yang ni paling minimum. Sebab tu bila dengar kaedah ni, datuk tu minta diskaun. Daripada 8,000 minta diskaun. La ilaha illallah. Dan orang mudah-mudah jual beli agama. Jadi ringkas, bila tak mampu sangat, bermakna hamba wajibkan ke atasnya 500. Mula-mula hamba kata bayar kemudian tak apa, kalau tak nak ustaz takut saya mati. Dan nak bayar juga, dia bayarkan 500. Macam mana 500 ni hamba selesaikan 9, 2, 3, 4? Muslimat nak tahu tidak? Tapi muslimat tak boleh buat, mengaji saja. Kenapa tak boleh buat? Kerana syarat-syaratnya begitu ketat. Yang pertama sekali, orang yang kita nak buat ialah tidak boleh ada pakatan. Dia pakatan dua, satu pakatan yang tak sah, dua pakatan yang tak sah. Bukan pakatan rakyat tu. Allah saya lagi bila sebut pakatan politik lah pula. Dan contoh kita pakat. Kalau saya ni banyak kenyang puasa, kita buat tolak bagi. Dan masalah nak kurang ke fidyah, takut tak mampu nak bayar. Baik, kita cerita dahulu. Macam mana kaedah 500 dan boleh besarkan 9, 2, 3, 4. Kalau 500 nak sampai jumlah 9, 2, 3, 4, berapa kali akad? 10 kali jadi 5,000, betul? 20 kali jadi 10,000. Secara ringkasnya bermakna hamba kena tolak bagi selama 20 kali. Tengok dah. Kaedah. Bila mana Rasidah beri hamba, Allah ustaz, tak apalah ustaz, dan saya nak bayar juga fidyah RM500. Maka Rasidah bayar kepada saya RM500. Bila dia beri pada saya RM500, duit dia jadi hak siapa? Hak saya tak? Dia bukan wakil. Dan bermakna dia beri kepada kita, jadi hak kita. Baik, bermakna dia bayar 500, baki lebih kurang dah. Baki tinggal 9,000 dah. Betul? Hamba pun nak bantu dia. Dalam kitab nikah sebut tak ada masalah, walau bukan waris kita boleh bantu. Kitab Matlaq muka surat 82, 83 cerita masalah. Dan bermakna hamba buat dengan budak-budak madrasah. Dan nak cerita, ni fidyah ni kita kira jumlah, dan budak tu faham dah. Dan ni duit bagi menggantikan beras, bagi menggugurkan fidyah yang wajib yang tertunggak kat atas diri Rasidah. Aku sedekah kepada engkau. Budak dia terima. Bila budak dia terima, jadi hak siapa? Hak dia dah. Berapa dah bayar? 1,000 dah? 1,000 lah. Tadi 500, kemudian 500,000 dah. Budak ni cerdik juga. Dan bismillahirrahmanirrahim, ini duit bagi menggantikan beras, bagi menggugurkan fidyah yang wajib yang tertunggak kata diri Rasidah. Aku sedekah pada kamu. Aku terima. 1,500 dah? 1,500. Hamba beri pula kepada dia. Berapa ribu? 2,000 tak? Habis 2,000, bye-bye dia balik. Allah dah putih mata aku. Contoh, ini yang ulama kata kaedah tolak bagi, tolak bagi. Yang kebiasaannya kita buat bagi si mati. Pengalaman hamba waktu duduk di Johor, biasa dah. Kami waktu ngaji memondok di Johor, kalau ada kematian, orang kampung akan panggil. Waktu si mati dimandi, waktu si mandi di khatam, orang-orang kampung nak baca Yasin, kami tak buat apa, kami akan buat kiraan. Di pondok biasa begitu, buat kira-kira, dah habiskan kulit semua ni, masalah puasa, masalah semayang taklid, masalah Nabi, masalah hutang, masalah sumpah, masalah nazar, masalah janji, kira belaka. Kemudian kalau ada barang kemas, minta. Dan selagi tak tanam barang kemas, tak termasuk hukum faraid lagi. Hukum minta dia. Dan minta buat tolak bagi. Selesaikan masalah si mati. Akhir sekali mas tu sedekahkan balik kepada Tuan. Rumah selesai masalah. Dia masuk dalam kubur, hutang dengan Allah selesai. Hutang dengan makhluk yang tu kena cerita kemudian. Faham mana ibarat? Dan sebab bagi si mati diringankan. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Sila. Yap. Soalan yang baik. Kesimpulannya yang pertama sekali, bila sebut fiqh, ingat dah, rate fiqh ini 75-25. 75-25. Fiqh ni 75-25 tak. Fiqh ni dia punya rate 75%. Dia ada 4. Kalau belajar pertama 100%. Dan ini bagi pelajaran tauhid. Ilmu tauhid wajib 100%.
Tak boleh agaknya, tak boleh agak-agak. Wajib yakin Allah Ta'ala kuasa, wajib yakin Allah Ta'ala hebat, wajib yakin Allah Ta'ala beri rezeki. Kalau fiqh, average-nya baru 70% dipanggil zon. Ada zon. Bawah zon 50% dipanggil syak, ataupun bahasa Melayu was-was. Bawah syak 25% atau 25% dipanggil waham. Dalam fiqh unjurannya cuma 70-75%. Masuk ke hutan, mana kiblat ni? Dah sila-sila, yang ada urusan sila. Mana kiblat ni? Agak-agak sini kot, agak-agak tak ada masalah. Allahu Akbar. Selagi mana orang tak datang cuit. Orang datang Kak Long, salah tu Kak Long, ke sini sikit, kita pusing. Tak ada masalah, faham adik barat. Jadi begitu juga dalam masalah tadi. Pertama sekali dengar balik ke rumah, kemudian duduk sekejap, istighfar kepada Allah, selawat ke atas Nabi SAW, kemudian congak, ya Allah, ya Tuhanku, agak-agak bermula aku hidup, bermula aku akhir balik sampai sekarang, agak-agak berapa banyak tinggal puasa. Tulis. Buat agak-agak tak apa dah. Tak apalah Ustaz, agak-agak 60 hari ikut contoh. Buat agak-agak. Sebab fiqh tak berhajat kepada 100%. Baik. Dah buat agak-agak 60 hari, kemudian tanda dalam diary, okey, aku tinggal puasa rasanya 60 hari tak selesai kot. Kemudian berazam, bermula hari ni aku nak qada sampai 60 hari. Kemudian kira pula fidyah, yang tu cerita lain, panjang ceritanya. Baik, cuma nak cerita masalah hari. Dapatkan 60 hari agak-agak sahaja. Kemudian satu dapat, yang kedua qada. Dah qada tanda tik 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 tik, habis 60 hari, serah bulat-bulat kepada Allah. Ya Allah, aku rasa inilah yang aku mampu buat sebagai seorang hamba Allah. Selesai. Jangan duk fikir lagi dah. Faham adik ibarat? Cuma sekarang ni apa yang muslimat perlu buat, dapatkan satu jumlah sahaja. Kalau rasa 30 lah. Kalau kata 20 lah. Dan kita tak tergagah kepada nombor. Kalau rasa agak-agak Ustaz lebih kurang 10 hari, contoh, kalau dia jadi malas nak buat, macam mana dah dia agak-agak 10 hari? 10 hari lah. Takkan kita nak paksa dia semua buat 90 hari? Tak boleh. Agak-agak sudah. Kerana Allah Ta'ala terlebih tahu. Kelebihan kaedah begini, dah kita tanda 60 hari, kemudian kita cuba qada. Ya Allah, aku berazam nak habiskan 60 hari. Sampai baru 43 hari kita qada, kita meninggal. Tak berdosa dah. Hamba yakin, confirm tak berdosa. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala mengetahui kita sedang berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Jauharul Mahub nak cerita masalah niat. Satu budak, dua beradik. Abang duduk di atas, adik duduk di bawah. Adik minum arak dan sebagainya, abang duduk semayang. Dia ringkaskan cerita, Allah Ta'ala nak uji hati si abang. Lama dah semayang tak dapat faedah. Si adik kata, lama dah minum arak, nak bertaubat lah. Adik baru nak tangga, nak join adventure dengan abang. Abang pula baru nak turun tangga, nak minum arak dengan si adik. Tergelincir kaki si abang, terpijak kepala si adik, mati keduanya. Si abang pergi mana? Kata ulama, finnar, masuk dalam neraka. Si adik pergi mana? Fil jannah, masuk dalam syurga. Muslimat, adik dah semayang belum? Dah. Abang dah minum arak belum? Ni kehebatannya niat. Yang penting kita bersungguh. Jelas? Wallahualam, soalan lain. Habis masa dah. Yang Pilihan dia kena kira. Pilihan dia kena detail kan. Bermakna tanya tinggal tu bila, agak-agak tinggal tu bila, kemudian agak-agak dah qadanya bila. Yang tu kena on detail. Tanya. Ya? Ada faham dah, bukan tak ada jawab. Yang tu kena on detail. Maknanya kita bersemuka, tanya, saya akan tanya soalan pertama, agak-agak tinggal tu bila. Dia mesti jawab, rasa-rasa Ustaz sebelum lelaki dulu kot. Lelaki bilang minta maaf dah. Minta maaf duk mengaji petani lama, dah biasa perkataan. Agak-agak Ustaz sebelum bersuami kot. Saya akan tekan, agak-agak tu bila. Tak apalah Ustaz, rasa-rasanya masa mengaji kolej umur 25, 26, 27 itu. Kita tanda 25, 26, 27. Kemudian tanya pula, agak-agak dah habis ganti bila? Rasa-rasa Ustaz bila dah masuk anak ketiga tu dah taubat dah kot. Contoh, dulu bukan tak taubat, dulu koksir. Koksir dah. Yang tak faham tu Wallahualam. Yang faham tu faham lah. Koksir. Ya. Ya. Kira yang sekarang.
Cuma tak, kalau tak yang lepas tu lepas lah. Tak yang dah bayar tu dah bayar, tak ada masalah. Ya, kira beras yang sekarang. Ya, sila. ...2013, okey. Kemudian okey. Okey. Dia meninggal 22 Ramadan. Okey. Okey. Baik, yang Ramadan yang 2014 tak payah buat apa dah. Sebab dia meninggal pada bulan Ramadan. Bermakna dia meninggal satu waktu yang memang dia tak boleh ganti. Ada? Bermakna cuma laksanakan yang 2013 sahaja. Anak lelaki lah kena. Ya? Tak ada masalah. Yang ni waris nak puasakan pun boleh, tapi nak bayar fidyah lagi afdal. Bedanya bila kita qada di antara dua pihak, si mati dan kita. Tetapi kalau kita bayar fidyah, tiga pihak, si mati, kita dan penerima fidyah. Dan orang tu pula mendoakan untuk kita lagi barakah. Jelas? Tak banyak pun, baru 30 juta 2013 betul? Tak berganda dah sebab dia dah mati. Bukan berganda macam mana? Jelas. Cuma 2013 ada 30 hari baru 30 cupak. 30 cupak kalau dalam RM2 pun baru RM60 sebelah mata je. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, betul. Ada yang lain? Tanya. Okey. Lupa tu soalan yang paling menarik sekali. Terlupa sangat. Dengar dah? Baik. Last kali bila dapat jumlah, contoh, dapat jumlah ni nak bayar kepada siapa? Terlupa nak cerita. Dah bagus sebab tu bertanya kita pun tak ingat tua dah. Allahumma salli ala Muhammad dah. Soalan terakhir ustaz. Dah dapat jumlah nak bayar kepada siapa? Dalam Quran sebut wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Syarat orang yang boleh terima fidyah orang miskin. Dia bukan macam zakat. Zakat dalam asnaf. Tetapi bila mana fidyah orang miskin. Apakah takrif miskin? Keperluan melebihi pendapatan. Secara overall, kalau kita duduk di zaman sekarang ni, adik kita gaji RM2,500. Rumah ada, anak ada, kereta ada, semua cukup. Kerja ada, pergi kerja dan sebagainya. Tapi agak-agak cukup tak? Tak cukup. Cukup bulan, cukup gaji. Dia panggil miskin. Jadi, bila dapat fidyah, dahulukan kroni adik-beradik. Dan sebab dia orang pun nak beraya, betul tak? Adik-beradik pun nak beraya, sepupu sepapak pun nak beraya. Cuma kalau masalah yang besar-besar, yang ni dah tak boleh nak dahulukan adik-beradik, kena jumpa Ustaz Irwan juga. Dan tak sungguh sebab takut nak bayar RM9,000 tak mampu, kita ada kaedah yang mempermudahkan. Faham mana ibarat? Yang ni tak boleh buat dengan adik-beradik. Tolak adik, adik tolak abang-abang, tolak adik, tolak kakak. Jangan. Dia ada kaedah, banyak syarat-syarat. Cuma apa kata kalau setakat sikit-sikit lah, setakat RM60. Kak Long, ni yang betul abang hari tu suami meninggal dah tahu dah kan dia dah fidyah dia, beri adik-beradik. Dahulukan saudara mara terlebih afdal. Faham mana ibarat? Ya? Wallahu a'lam. Habis. Soalan Habis tak soalan? Ustaz, kalau dia sakit tu bukannya sakit yang tak boleh baik. Yap. Kita tinggal puasa. Yap. Macam bila berpuasa dia gastrik kan. Okey. Kita tinggal puasa. Macam mana orang tu dah meninggal, jadi kita nak ganti dulu, kita nak ada pilihan dulu, kita nak buat fidyah aja ke? Dah orang fidyah, orang mati afdal fidyah. Afdal fidyah. Sebab apa kata Allah fidyah bukan begini kan? Walaupun dia sakit, dua kali masa tu bukannya. Ya, orang mati ni mudah. Orang mati kita kira untuk semua hidup. Kita kira untuk semua hidup. Dapatkan umur dia, waktu dia meninggal umur 70 tahun. Ya? Tolak akhir balik 12 tahun contoh. 12 sudah 70 berapa tahun? Sila. Ada? Berapa tahun? 58. Darabkan dengan 30. Dapat jawapan, darabkan sikit 80 terus bayar. Senang. Kita bayar untuk semua hidup. Sebab apa? Dengar satu soalan mudah. Tak payah kata orang lain. Kita sendiri muslimat. Kita tinggal puasa kadang-kadang ada tak suami kita tak tahu. Faham? Kita tinggal puasa kadang-kadang ada tak yang suami kita tak tahu? Ada. Kenapa tak bagi tahu?
Takut selagi bagi tahu kita marah. Allahumma salli ala Muhammad, sebab tak qada kita pun sifat rahsia. Sama juga bila sisi mati meninggalkan puasa. Kita nak qada atas satu hari yang jumlah yang kita tak tahu. Betul atau tidak? Baik kita buat fidyah untuk semua hidup. Dan harta bila meninggal seorang anak Adam, pasti dia meninggal harta walaupun sedikit. Dan bermakna kita bantu si mati. Wallahu a'lam. Habis. Ada lagi satu soalan. Sila. Kes yang macam tu tadi yang tak mampu bayar, Ya. katalah dia tak mampu dari segi wang ringgit, Ya. dia tak ada saving rumah, tapi dia ada harta tetap apa semua macam mana tu? Boleh juga pakai kaedah yang tadi ke akad tu? Dia ada harta yang boleh digadaikan. Susah juga lah kalau macam ni, aset tu akan memakan masa. Dan okey, soalan yang baik. Kesimpulannya begini, yang pertama sekali, kalau dia pada sekarang dia tak mampu, ada kaedah yang lain. Bermakna period bayar ni setahun. Betul tak? Period bayar ni ialah setahun. Ada pula kaedah yang lain mengata bayar sikit-sikit. Bermakna sampai Ramadan tahun depan, buat sebulan 1,000. Contoh. Betul atau tidak? Tapi Rasidah tu cerdik, dia faham agama. Dia kata, Ustaz, kalau saya mati, baik selesaikan sekarang. Jadi ulama kata begini, buat dahulu 30%, kemudian berazam, ya Allah, kalau akan datang diberi kepada aku harta, aku nak qada balik, tak ada masalah. Buat dulu yang wajib, kemudian ya Allah, kalau diberi aku harta, aku nak bayar juga baki itu balik. Azam pada bila masuk. Manalah tahu tiba-tiba bangun-bangun ada duit atas bawah sejadah ke? Tak pelik. Allahumma salli ala Muhammad. Wallahu a'lam. Jelas? Bayarkan dahulu ni, berazam, ya Allah, besok kot laki dapat, suami dapat duit ke, dapat dan sebagainya. Contoh, suami kita ambil tak kaful. Bila mati senyum tak? Dan 200,000. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh bayar fidyah. Dah nak cerita, ingat duit takaful, duit insurans bukan duit faraid. Mengaji fiqh. Sebab faraid ialah harta yang diusahi dan dimiliki si mati. Takaful bukan duit si mati. Betul tak? Duit yang diberi oleh sesuatu syarikat yang kita mencarut ke atasnya, kita bayar sebulan 100, bayar sebulan 100. Kan? Bayar baru 3 hari tiba-tiba mati. Dan kita dapat 200,000 dah. Contoh, duit kita ke tu? Duit suami dah. Itu bukan duit suami. Jadi ingat, kalau duit tu jatuh atas nama kita, bapa nak tuntut tak boleh, mak nak tuntut tak boleh. Ni kadang-kadang akhir zaman sebab duit gelap mata. Dan anak aku mati, takkan aku tak dapat bahagian? Tak, mak, bukan masalah bahagian. Ni bukan duit si mati, tak masuk hukum faraid. Sebab tu bila sebut takaful insurans, ada penama yang akan menerima setelah daripada mati. Faham ni ibarat? Wallahu a'lam. Tanya. Lupa dah. Okey. Ya. Ya. Jawapan dia mudah. Soalan ni memang soalan, jawapan dia paling simple. Wallahu a'lam. Nak buat macam mana tak penting, jawab dah. Kita pulang kepada Allah Taala. Betul dah? Yang penting ada yang penting. Dia dah faham dan dia dah berniat. Dia dah usaha. Ya Allah, aku memang tak mampu nak bayar dah. Dan dia berniat, dia dah qada pelan-pelan. Lebihnya serah kepada Allah lah. Jadi itulah jawapan yang paling ringkas. Wallahu a'lam. Ada apa tanya? Ustaz, bayar kepada orang miskin kan, kena cakap kat dia Sunat. Dia kaedah fiqh mudah. Benda yang ada saksi wajib lapas. Benda yang tak berhajat kepada saksi tak wajib lapas. Ni nak bagi sedekah ni tak ada masalah. Bila hati kata bayar fidyah suami, contoh. Nanti bila sebut bayar fidyah kita, dia tahu dah tahun lepas qada tak ambil. Contoh. Ni ambillah RM60 ni saja bagi. Dalam hati kata niat nak bayar fidyah. Wallahu a'lam. Bismillah. Yang kes akad tu tadi Ustaz, orang yang menerima tu tak semestinya orang miskin. Pasal akad-akad yang nak kurang dan jadi ke 500 tadi. Syarat itu miskin juga? Tak, macam Ustaz tak miskin kan? Macam yang buat di Johor tu. Mana tahu saya tak miskin? Contoh. Sebab tu sebut miskin muslimat, dia bukan nilai. Walaupun contoh gaji hamba 5,000 contoh. Tu nak bayar habis bulan, habis gaji. Miskin dah? Miskin. Dia average miskin dia mudah. Dia memerlukan sehari RM1,
dia kerja dapat RM1, fahuwa miskin. Kalau dia berhajat sehari RM1, dia bekerja dapat RM1.50, fahuwa ghani, kaya. Barang siapa berhajat RM1 sehari saja, dia kerja dapat sama RM50, fahuwa faqir. That tu average. Wallahu a'lam. Tanya. Purple dulu.